kita kembali kepada sistem kita ini. Selepas ahli rumah, kita ada semak ya. Semak ni kita belum ada failnya ya. Okey. Baik, untuk buat semak, yang pertama kita buka fail baru, new. Okey. Kita gunakan structure yang ada pada ahli rumah ini ya. Kamu copy semua ahli rumah ini, copy. Okey. Kamu paste pada ruangan ataupun fail kosong tadi. Yang ini adalah semak penyertaan ya. Semak penyertaan pelajar. Jadi pelajar tu nanti masukkan dia punya kod peserta dia. Dia mungkin tahu dia rumah apa, dia masuk pertandingan apa ke dan sebagainya ya. Okey. Dia punya file nanti adalah paparan semak ya. Okey. Paparan kepada semak itu ya. Semak penyertaan pelajar. File yang kita akan buat nanti adalah paparan semak. Okey, yang ini kita akan save sebagai semak ya. Sekejap ya. Apa nama? Semak.php. Jadi yang ini kita akan save as sebagai semak.php. Okey, kamu pilih save. Jadi kalau kita klik pada semak, dia kata tak ada lagi lah file yang bernama apa tadi? Paparan semak ini. Ya, file itu belum ada. Dia tak boleh open lagi file tu sebab kita belum buat. Sehinggalah kita buat, walaupun file itu kosong pun dia dah okey ya. Satu file kosong tapi kita save as dekat dalam halaman dengan nama yang sama seperti include tadi, iaitu paparan semak.php. Walaupun dia masih kosong, okey. Semak ni dah okey dah. Dia tak ada keluar ralat itu ya. Okey, baik. Macam mana kita nak menulis arahan dekat dalam paparan semak ya? Paparan semak sama seperti pilih rumah sukan tadi, di mana pengguna akan masukkan satu nombor peserta, kemudian aplikasi akan semak penyertaan peserta tersebut ya. Jadi dia lebih kurang sama seperti paparan ahli rumah ini, cuma berbeza pada arahan yang bawah ini ya. Okey. Okey, baik. Ingat lagi macam mana nak buat tadi? Okey, pastikan PHP ada di bahagian atas, tekan tab. Nanti di tengah-tengah ini akan ada form. Dan di bahagian akhir ada sekali lagi PHP. Okey. Macam mana cikgu buat ni? Cikgu tulis PHP, tekan tab. Macam mana cikgu buat ni? Cikgu tulis form, cikgu tekan tab. Dan yang bahagian bawah ni cikgu tulis PHP, kemudian cikgu tekan tab ya. Okey, baik. Macam ni. Dekat sini ada if, dekat sini ada else. Okey, macam mana cikgu buat? Okey, cikgu tulis if dekat sini. If, buka kurungan, tutup kurungan. Nanti dekat hujung sini ada blok. Ada blok ya. Ingat, penutup ataupun hujung blok ini adalah selepas pada form. Maksudnya di bawah sini ya. Jadi tutup tu di sini. Okey, ketengahkan dulu. Ada else. Kemudian ada blok baru. Setiap kali paparan, if, dia akan paparkan daripada mula ini hingga sini. Jadi semua bahagian ini dia akan paparkan ya. Apabila dia proses nanti, daripada start blok ini hingga blok ini. Okey. Apa yang ada dekat if ni ialah nama form ini. Diwakili oleh nama button submit ya. Okey, cikgu biasa buat gunakan input, submit. Button ni ada nama ya. Contoh nama dia semakkan. Semak peserta ya. Peserta. Semak peserta. Jadi namanya dekat sini if empty. Okey, $_ apa. Okey, itu bergantung kepada form ini. Contoh kat sini action dan method
Method dia adalah post. Ingat sebelum tadi cikgu gunakan get. Bila cikgu gunakan post kat sini, jadi kat sini adalah post. Yang diikuti oleh nama ni, semak peserta. Okey. Nama ni sama dengan ini. Dalam Sublime ni kalau kita nak semak, kita double klik pada dia, nama yang sama dia akan keluar lagi sekali ya. Okey, sekarang kita gunakan post ya. Baik, yang kita akan semak ialah nombor peserta. Mungkin kita minta masukkan nombor peserta ya. Masukkan nombor peserta. Okey. Ingat, kalau kita nak gunakan radio, tadi kita tulis radio. Tapi sekarang ni kita bukan nak pilih ya, kita nak masukkan. So inputnya adalah berjenis teks. Bila kita nak masukkan, input tu berjenis teks dan namanya ialah nombor peserta mungkin ya. Okey. Dia tidak adalah value. Dia tidak adalah value. Tapi kita boleh tambah placeholder ya. Placeholder ni adalah contoh ya. Contoh. Okey, contoh example M0001. Perkataan ini akan keluar tetapi dia bukan value. Okey. Lagi satu kita boleh tambah dekat situ adalah size dia. Kalau kita tak nak besar, 10 kita kata, dia kecil je size tu ya. Okey, jangan lupa nanti dia akan proses dekat sini. Okey, ini adalah proses di sini. Save. Baik, kita lihat. Semak, dia dah jadi macam ni ya. Semua ni berlaku satu baris kerana tidak ada apa-apa break dekat sini. Mungkin kita nak bentuk macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ini adalah example tadi M0001 ini. Sebenarnya tak ada nilai di situ ya. Cikgu pilih yang lain ya. Bukan pilih ya, tulis sebenarnya. Contoh B1001, ada tak? Kalau ada nanti dia akan paparkan. Klik saja pada submit, dia akan proses lah, ada ke tidak ada. Ini sekarang berada pada bahagian bawah lah. Yang proses ini ya. Okey, baik. Kali ini pun kita nak gunakan inner join, mungkin kita akan gunakan daripada beberapa table ya. Supaya maklumat itu kita dapat besar. Maksudnya dia daripada kombinasi data daripada table-table. Okey, baik. Macam biasa. Yang pertama kita buatkan pemboleh ubah yang dicari itu, iaitu nombor peserta ya. Nombor peserta yang datang daripada borang secara post. Sebab kita gunakan post, jadi kita tulis post di situ dan namanya yang kita masukkan itu adalah nombor peserta. Jika dekat sini kita cuma tulis NO, contoh je ya, NO. Jadi di sini kita ikut NO. Label kita ataupun pemboleh ubah kita ni tak apa dia panjang. Dia tidak ada kena-mengena dengan yang kita post. Yang kita post ini sahaja, iaitu daripada method ni yang dia post adalah nama ini. Mesti samakan kat situ. Contoh nombor peserta, PES je. Peserta. Jadi sini kita ikut NO PES. Ikut je apa dia spell pada name sini ya. Okey, lepas tu include macam biasa, include dengan capaian ya. Capaian.php. Kali ini jangan salah ejaan lagi ya. Nanti jadi susah macam tadi. Okey. Selepas itu arahan SQL. Yang ini kita akan tulis sekejap lagi ya. Dan kita akan tulis menggunakan inner join yang panjang nanti ya. Seperti biasa, arahan. Nampak tu tertinggal. Arahan run. Itu orang dia nak cantik macam yang atas tu, run pun dia eja huruf besar ya. Ini masing-masing lah cara menulis ya. Okey, my SQLi underscore query, buka kurungan, tutup kurungan. Kalau kita ingat lagi, ini adalah pemboleh ubah capaian, capai DB. Satu lagi pemboleh ubah SQL. Arahan, okey ada kat sini. Arahan SQL. Okey, oleh kerana data nanti ada lebih daripada satu,
arahan seterusnya adalah while lah selagi ada data. Hati-hati yang kat sini daripada my SQLi capai arahan. Okey, ingat ya. Tadi cikgu eja arahan dia N besar, R tu huruf besar ya. RUN huruf besar. Jadi kita ikut seperti itu. Okey, kemudian ada blok. Blok buka dan blok tutup ya. Kalau kita nak buat table nanti, kita buatlah table. Ya. Kalau kita nak buat lagi increment nanti, kita boleh isytihar dahulu. Selepas peserta tu, kita ada nilai untuk increment. Tadi kita gunakan X, sekarang kita gunakan I. I sama dengan kosong. Jadi nanti dalam blok ni, dia bermula dengan I campur-campur. Ini bermaksud jika I itu kosong, kosong campur 1. Dia akan bermula dengan nilai 1 ya. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak menulis arahan SQL. Baik. Jadi, bila kita nak semak, kita nak keluarkan yang pertama adalah nama peserta. Okey, yang kedua nombor peserta. Nama peserta ada dekat tabel peserta, nombor peserta ada dekat tabel peserta. Kemudian rumah sukan. Rumah sukan ada dekat tabel rumah sukan. Kemudian acara. Acara ada dekat tabel acara. Kemudian ada keputusan acara. Keputusan acara berada pada tabel pertandingan. Okey, cuba kita semak betul tak? Keputusan acara, okey, tabel pertandingan ya. Kalau kita guna tabel pertandingan, kita akan dapat semua ya. Cuma ada rekod belum ada, kedudukan belum ada, mata belum ada. Ini kita akan buat dekat dalam page admin ya. Okey, jadi kita ada nombor peserta, nama peserta dekat tabel peserta, kita ada kod acara, nama acara ada dekat tabel acara. Jadi kita akan gunakan 3 tabel lah ya, iaitu tabel pertandingan, tabel peserta, tabel ada rumah tak? Kod acara, tabel rumah ya. Tabel rumah pun kita nak lah. Sebab kita tadi nak paparkan rumah sukan ya. Okey, lagi sekali, kita nak gunakan tabel peserta, tabel pertandingan, tabel acara, tabel rumah sukan. Okey, ada 4 tabel dekat situ ya. Okey. Baik, macam mana kita nak tulis? Okey, select all. Kita dah tak nak salah ya macam tadi. Select all from peserta. Peserta. Okey, ejaan tengok betul. Inner join table pertandingan. Okey. Di mana on peserta titik nombor peserta. Peserta titik nombor peserta. Maksudnya dekat dalam tabel peserta tu ada field nombor peserta. Ada tak dalam tabel pertandingan juga? Ada. Sama dengan pertandingan titik nombor peserta. Inner join. Okey, table yang kedua kita nak joinkan adalah table acara. Okey, on acara titik. Okey, dalam acara ada kod acara. Kod acara. Sama dengan dalam table pertandingan. Okey. Kalau kita eja, kemudian dia ada cadangkan pilihan, kamu enter dia akan gunakan pilihan tu ya. Juga ada kod acara. Okey. Inner join acara, on acara, kod acara sama dengan pertandingan kod acara. Okey, inner join lagi. Inner join table rumah underscore sukan. On. Okey, apa yang sama dekat situ?
Iaitu rumah underscore sukan. Dekat dalam rumah ada dot kod rumah. Okey, dalam rumah ada kod rumah. Sama dengan peserta titik kod rumah. Sebab peserta juga, dalam tabel peserta juga ada kod rumah. Where yang kita cari itu adalah ID ataupun nombor peserta ya. Where peserta titik nombor peserta sama dengan, okey, pemboleh ubah ini adalah yang atas ini ya, iaitu nombor peserta. Okey, copy paste kat sini. Bukannya no paste, tetapi kalau kat sini no paste, okey, kalau kat sini juga no paste, macam tu ya. No paste, kat sini pun no paste. Okey, so yang ini betulkan juga menjadi no paste ataupun nombor peserta ya. Okay. Baik. Ini kalau salah dia keluar error macam tadi lah ya. Okey. Baik. Kita save. Sekarang kita nak test ya. Nombor 1 kita keluarkan nama dahulu ya. Eko nama data. Kalau nama dalam peserta dipanggil apa ya? Nama peserta ya. Okey, nama peserta. Nama peserta. Okay, kalau ada banyak nama peserta nanti dia akan keluar banyak lah. So kita sambung dengan BR. Okay, maksudnya paparkan bilangan, paparkan nama. Okey. Kemudian selang. Kita test yang ini ya. Kalau error dia keluar error lah. Kalau error kita betulkan lah ya. Okey, semak. Okey, sebelum tu kita kena tahu, pergi dekat peserta. Ini peserta ya. B0101 ya, Alia. B0101 B0101. Saya submit. Nama Nur Alia Sofia. Ini tak keluar ya. Oh, cikgu tak arahkan lagi. Eko hai. Lepas tu selang. Tak ada selang. Hai dia. Save. Semak. Okey, satu. Nama Nur Alia. Nama. Dia nak jauh sikit. Semak. Dia akan keluar satu. Nur Alia. Okey, senarai penyertaan pelajar. Okey, kita nak nanti penyertaan dia ya. Ini kita baru test saja. Bila kita dapat paparan, maksudnya kita punya arahan ini betul lah. Arahan yang sebelum ini salah ya. Tadi salah kerana kita tertinggal fungsi. Dalam menulis fungsi ini tertinggal S ya. Okey, baik. Sekarang cikgu nak buat dalam bentuk table. Okey. Macam biasa kita buat table dekat sini. Okey, kita boleh copy je yang tadi tu. Sebab tadi kita dah ada kan. Okey, ingat tadi kita ada buat table ini. Okey, daripada baris 17 sampai baris 24 ni kamu copy. Letak dekat ruangan kosong tu. Cuma kita tak kata peserta rumah ya. Ni senarai penyertaan. Ini kepada nombor peserta itulah. Okey. Senarai penyertaan Nur Alia lah, kalau Alia kan. Kalau orang lain lah. Okey, dia ada bilangan. Okey, apa yang kita nak masukkan kat sini? Kita tambahlah. Okey, contoh yang pertama bilangan, kemudian nombor peserta, kemudian nama dia, kemudian kelas dia. Okey, cuba tambah lagi.
Kita copy lah. Lepas kelas dia, kita nak rumah dia. Rumah. Okey. Selepas rumah dia, kita nak masukkan acara disertai ya. Acara disertai. Disertai. Okey, kemudian kategori. Kategori. Okey, kemudian ini kita nak banyak masukkan ya. Keputusan. Keputusan acara. Kalau acara tu belum ada keputusan, dia akan kosong lah kat situ ya. Okey, so ada berapa yang kita perlu kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Macam mana nak tulis yang ini? Okey, cikgu padam dulu yang ini. Okey. Macam biasa, kita stop dahulu kita punya PHP ya. Jadi yang ini kita bagi satu permulaan PHP kepada baris yang seterusnya. Jadi kita akan tulis pada baris 23. Baris 23 sekarang ini adalah ruangan untuk menulis kod HTML ya. Sebab PHP yang atas tu sudah berhenti dekat sini. Ni. Dia mula balik kat bawah ni. Jadi tengah-tengah ni kita boleh tulis secara HTML. Okey, kita mulakan dengan table row. Dekat table row nanti kita ada beberapa data. Data yang pertama PHP echo kita punya bilangan ya. Okey. Bilangan kita ialah I. Sebab tadi cikgu punya pemuli ubah I ya. Kalau sebelum ni X. Okey. Baik, kita akan ada nombor peserta, nama kelas ya. DD PHP echo. Okey, data yang pertama data tentang nombor peserta ya. Okey, kalau kita nak cepat, kita copy yang ini. Sebab data tu kita tak tulis lagi field dia ya. Okey. Berapa tu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7. Yang pertama nombor peserta, yang kedua nama peserta ya. Lepas tu okey, kita tengok table yang kelas tu ya. Kod kelas ya. Okey, kod kelas. Kod kelas. Okey. Lepas kelas rumah ya. Oleh kerana kita ada join rumah, kita boleh gunakan nama rumah ya. Tengok dalam rumah sukan ada tak nama rumah? Ada nama rumah ya. Kali ini kita boleh gunakan nama rumah. Sebab nama rumah ni dah inner join dah table ini ya. Okey, nama rumah, acara disertai. Pergi table acara. Kita ada acara dan kategori ya. Acara dulu baru kategori. Acara kemudian kategori. Okey. Untuk keputusan kita lihat table pertandingan. Kita ada keputusan tu mungkin kita ambil kedudukan. Rekod pun boleh ya. Kalau kamu nak tambah rekod dan kedudukan pun boleh. Ataupun kedudukan dengan rumusan pun boleh. Contoh cikgu nak ambil kedudukan. Tambah satu lagi lah. Okay, ambil semua ni. Rumusan ya. Rumusan tu macam dia layak ke tak layak, Johan ke tak Johan ya. Okey, baik. Satu lagi lah kita tambah situ. Copy yang ini. Rumusan ataupun kita label situ pencapaian ya. Pencapaian. Johan ke map Johan dan sebagainya ya. Okey, baik. Sekarang kita dah ada table. Okey, tapi table kita belum ada penutup dia. Okey.
kita tutup dengan arahan PHP lah ya. Tutup table. Apa jadi kalau table kita tak tutup, nanti dia pada baris yang berikutnya tu dia dah masuk kat tempat lain nanti ya. Okey, save. Okey, kita lihat lagi sekali, semak. Kita masukkan Nur Alia. Dia akan jadi seperti inilah. Okey ya. Bilangan 1. Okey. Yang kita cari tu Alia ya. Nombor peserta, nama, kelas. Okey. Di mana kita nak tambah penyertaan? Penyertaan ni kita tak boleh tambah sendiri. Yang tambah mesti cikgu ya. Mesti cikgu rumah merah. Okey, cikgu rumah merah masuk. Alia tadi rumah apa ya? Alia rumah merah kan? Alia rumah biru lah. Okey, Alia rumah biru. Okey, cikgu rumah biru login. Admin biru 1 1 2 3 4 5 6. Okey, admin rumah biru. Dia dah masuk, dia nak penyertaan murid dia. Alia ni murid dia. Alia masuk acara 100 meter perempuan lah. Daftar acara. Okey, semak. Alia. Okey. Sekarang Alia masuk lari 100 meter perempuan. Dia masuk juga lari 100 meter biru. Kalau dia ada 2-3 penyertaan, nanti dia akan senarakan lagi lah. Oleh kerana penyertaan ini belum dipertandingkan, belum ada keputusan, ataupun admin belum isi keputusan tu. Dan kita pun belum buat lagi table ataupun borang untuk admin mengisi keputusan itu ya. Okey. Kalau sempat kita buat nanti. Jadi kita semak. Jadi Alia ni sebagai pelajar dia tak perlu login. Okey, dia pergi dekat semak, dia masukkan kod dia, diri dia. Apa dia dapat masuk ya. Okey, katakan pelajar lain selain pada Alia ni kita juga ada alias ya, H8008 ya. Okey, alias pun nak semak penyertaan dia ya. H8008 alias tengok. Oh, dia ada masuk. Dia ada masuk larian 200 meter ya. Okey, pelajar lain lagi. Contoh lagi K2000 ni ya, Ahliong ya. Ahliong. Semak kuning 2000. Ahliong ni budak ulat buku ya. Oh, dia tak ada masuk apa-apa. Jadi kosong lah sini. Sebab cikgu rumah dia tak masukkan dia apa-apa acara. Itu bezanya antara pelajar yang ada penyertaan dan tak ada penyertaan ya. Okey, baik. Sekarang kita dah ada menu ini sehingga semak ahli rumah tadi kita dah ada dan semak penyertaan ni pun kita dah ada ya.